بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Doa yang sama-sama kita bacakan ini saya petik daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, keterangan-keterangan tentang adab-adab ahli Al-Quran. Saya baca kitab tersebut dalam bulan Ramadan tahun ini, dan semasa membaca isi kandungan kitab itu saya bertemu dengan doa ini. Saya amat tertarik dengan ulasan doa ini, maka saya rasa terpanggil untuk mencetak doa ini, untuk menyampaikan ilmu yang terdapat dalam doa ini kepada seramai-ramai umat Islam dalam negara kita. Maka semenjak awal Syawal sampai kini saya telah mencetak sebanyak 150,000 keping. Maka bapak-bapak, tuan-tuan, ibu-ibu yang hadir pada malam ini antara orang-orang yang terpilih untuk mempelajari, seterusnya menghafaz, seterusnya mengamal doa ini, insya-Allah. Doa saya ambil daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di dalam doa ini, tuan-tuan perhatikan, terdapat 6 permohonan, 6 permintaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-6 ini insya-Allah ada kesempatan kita akan ulas. Yang pertama, permintaan kita dalam doa ini ialah Allahumma aslih qulubana. Ya Allah, elokkanlah hati-hati kami, yakni murnikanlah hati kami, bersihkanlah hati kami. Sebab hati kita ni banyak penyakit. Hati kita banyak penyakit. Antara penyakit-penyakit hati itulah yang disebut sebagai sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Seperti riya, itu penyakit hati. Riya antaranya ujub. Ujub yakni perasaan. Dalam bahasa kita kata perasaan. Ya, perasaan kata dialah orang yang paling rajin baca Quran. Kalau nak compare dengan teman-teman yang ada dalam masjid ni, akulah yang paling rajin baca Quran. Orang lain baca juga tapi tak rajin macam. Apa tu? Ujub. Orang lain derma juga, orang lain sedekah juga, tapi nak banding dengan aku, mungkin aku yang paling banyak sekali derma di kalangan yang hadir ini. Penyakit apa tu? Ujub, perasaan kat diri sendiri. Orang lain tak rajin bangun tahajud, aku tiap-tiap malam bangun tahajud. Keakuan, yakni sifat ujub. Antara sifat yang dianggap sebagai penyakit dalam hati ialah takut. Takut untuk menyatakan kebenaran, takut nak buat baik. Antara penyakit dalam hati yang kita minta doa supaya Allah Ta'ala meredakan hati kita ialah sifat takabur, sombong,
Di antara penyakit dalam hati ialah bakhil. Penyakit apa? Bakhil. Dan penyakit-penyakit itu menyebabkan hati kita berkarat. Sedengar orang kata, dia tu dah berkarat dah. Oi, kami dah ajak dia, kami dah pujuk dia, kami dah kempen dia, ajak main mengaji, ikut kuliah, join dengan kita, dia tak mau juga ustaz. Buatlah macam mana pun tak mau juga, dia berkarat dah. Sedengar tak? Kataan berkarat. Penyakit hati tu. Perkataan berkarat ni bukan saya kata. Perkataan itu ialah perkataan yang dipilih oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi pernah bersabda, innal quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma. Innal quluba, sesungguhnya hati-hati kita, hati-hati manusia ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasda' akan berkarat. Siapa pilih perkataan berkarat? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi berkarat. Perbandingan yang Nabi buat, misal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, innal quluba la tasda', sesungguhnya hati-hati manusia akan berkarat, kama yasda'ul hadid, sebagaimana besi berkarat, idza asabahul ma', apabila terkena air. Dan besi batang panjang kaki ke sedepar ke, besi baru beli duk melak ni. Saya dengar perkataan melak. Shining elok saja, kena matahari dia memancarkan cahaya, besi baru beli. Kita ambil sebatang besi itu, berletak depan rumah kita, depan laman kan, belakang dapur kan, bagi kena hujan. Hujan petang, setiap petang turun hujan 3 hari. Kena panas pula. Selang lepas tu seminggu, cuba tonton PMB, tengok besi itu jadi macam mana. Dia sudah mula menjadi kuning. Mana sudah ada tanda-tanda nak karat. Kalau kita tak ambil besi itu balik, rawat dia balik, sapu, gosok, tonyok dengan kertas pasir, kemudian kita sapu cat anti karat. Kalau kita tak buat macam tu, dia akan terus berkarat. Macam grill kat rumah kita yang lama kita tak rawat, karat tak? Karat sampai jadi keping karat. Biasa tengok besi yang karat sampai keping. Kita pikuih sikit saja dengan jari kita, kepingan-kepingan karat akan luruh sikit. Lama-kelamaan besi yang terbaik akan berlubang. Begitulah perumpamaan yang dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hati manusia. Bila para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mendengar kenyataan Rasulullah SAW yang mengatakan innal quluba la tasda', sesungguhnya hati manusia akan berkarat, kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma', seperti mana besi berkarat apabila terkena air. Qalu, sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma jila'uha, bagaimana kami nak gilapkan kembali hati yang telah berkarat? Bagaimana kami nak bagi terang balik, nak bersinar kembali hati-hati yang telah berkarat ini, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab dengan 2 jawapan, 2 formula untuk menggilapkan kembali, untuk menerangkan kembali, untuk bersinar kembali hati yang berkarat itu dengan 2 cara. Yang pertama, bikasrati zikril maut, dengan banyak ingat mati. Agak-agaklah wahai bapak-bapakku, agak-agaklah wahai ibu-ibuku, kakak-kakak dan abang-abang serta adik-adik yang datang pada malam semenjak pagi tadi sampai saat ini, agak-agak berapa kali kita ingat mati. Mungkin kita tak ingat langsung pasal nak mati. Mungkin kita tak ingat langsung
Ustaz Sabri Arsyad yang sedang menyampaikan kuliah pada malam itu, mungkin dia sendiri pun tak ingat mati kalau saya tak sebut perkataan mati untuk kita pada malam ini. Untuk menggilakkan kembali hati kita yang telah berkarat ini. Nabi kata yang pertama dengan macam mana? Bikathrati dzikril maut, dengan banyak ingat mati. Lari macam mana pun tak boleh, tetap mati bila sampai masa dia. Tadi saya datang awal berehat di bilik kita, Tuan Nazir, sempat saya baca sebuah kitab. Saya beli tadi kat Masjid India 5 buah kitab untuk renungan bacaan saya. Kisah yang berlaku di Syria. Seorang anak muda beli tiket lebih terbang untuk satu tujuan perjalanan beliau, urusan beliau. Dia pesan kat mak dia, mak, cik nak tidur dulu. Bahasa orang Pinang, tak faham kan? Boleh faham tak? Faham, insyaAllah. Sebab saya Tasik Gelugong, duduk di kampung Padang Menara, Tasik Gelugong, seberang Perak, Pulau Pinang, sebelah dengan kampung Lahak UAE. Saya ingat Lahak UAE, Guang Petai, Guang Perahu, semua dekat tu. Bahasa tak apa yang nak ubah, InsyaAllah. Tapi saya yakin tuan-tuan, bapa-bapa semua boleh faham. Dia pesan kat mak dia kata, mak, cik nak tidur Ustaz. Nanti sampai masa-masa ni kalau cik tak jaga juga, mak tolong kejut, mak tolong gerak cik. Tiba-tiba mak dia tengok televisyen, dengar radio, kaji cuaca, buat pengumuman bahawa cuaca amat buruk, ribut dan sebagainya. Maka mak ni bimbang, takut anak dia takut naik kapal terbang dengan cuaca yang tak baik, ribut. Maka mak dia pun buat keputusan tak mau kejut anak dia supaya anak dia terlepas kapal terbang, supaya anak dia terlepas kapal terbang. Memang suasana di situ di Syria pada ketika itu kena ribut, cuaca tak baik, kapal terbang pun kalau naik membahayakan, amat mendatangkan kemerbahayaan. Mak sayang ke anak ni, maka dia pun tak kejut anak dia. Anak dia pun tidur lama. Takut tak ni kalau anak dia naik kapal terbang, kena apa-apa, ribut dah nak kapal terbang jatuh, junak, mati. Takut anak dia mati, kemalangan kapal terbang. Dia tak kejut. Sampailah dia yakin masa penerbangan anak dia tu dah lepas dah, baru mak dia pergi gerak dah. Baru mak dia pergi kejut. Kejut-kejut tak bangun dah. Orang yang mati di atas katil. Kena ingat, mati. Bikathrati dzikril maut. Kita dengan banyak ingat mati, baru hati kita boleh terang. Yang kedua, wa bikathrati qiraatil Quran, dan dengan banyak membaca Al-Quran. Nak bagi terang hati kita, Nabi kita kena banyak baca Quran. Untuk itu juga pada malam ini saya mengajak diri saya dan semua audien dakwah yang hadir pada malam ini untuk muhasabah diri kita, menyelak lembaran-lembaran diary kehidupan kita bila semenjak 1 Syawal sampai hari ini 45 hari. Hari ini tengok diary 15 Zulqa'dah. Bermakna 1 Syawal hari ini dah 15, bermakna 45 hari Ramadan berlalu meninggalkan kita. Agak-agak dalam sempadan masa 45 hari, 45 malam, 45 pagi, 45 petang, 45 siang ini, bapak-bapakku yang hadir, saudara-saudari yang hadir, agak-agak dalam sempadan masa 45 hari, berapa hari yang kita guna ataupun kita pegang ataupun kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Muhasabah. Bimbang-bimbang, takut-takut, dalam sempadan masa 45 hari Ramadan berlalu meninggalkan kita, sekalipun kita tak pegang lagi Al-Quran.
tanya oleh kita, jawab dengan penuh keinsafan dan amanah. Semenjak 45 hari lalu, aku pegang kata pegang Quran. Aku selak tak selak lembaran Al-Quran. Aku renung, aku tak renung barisan-barisan ayat Allah Al-Quran. Aku baca ataupun tak baca ayat-ayat Allah yang tersemat di dalam lembaran-lembaran Al-Quran itu. Tanya diri kita. Dalam sempadan masa 45 hari yang lalu meninggalkan Ramadan itu, wahai umat Muhammad SAW, pernahkah anda memeluk Al-Quran? Lama mana Ustaz nak peluk Quran? 45 hari, 45 malam, 45 petang, 45 pagi, 45 malam, tak payah lama, seminit sudah. Dan suruh sehari peluk. Seminit saja dalam sempadan masa 45 hari. Memeluk Al-Quran dengan penuh rasa kasih sayang, memeluk Al-Quran dengan penuh rasa kecintaan, memeluk Al-Quran dengan penuh rasa kesyahduan dan kasih sayang dan kerinduan, sebagaimana bapa-bapa memeluk istri-istri masing-masing, sebagaimana saudara-saudara memeluk istri masing-masing, sebagaimana ibu-ibu dan kakak-kakak di belakang sana memeluk suami tercinta, bagaimana kita memeluk dan mencium anak-anak tersayang, bagaimana kita mencium cucu-cucu cicit kita yang tersayang. Mengapa kalau kita peluk istri dan suami kita, peluk anak cucu kita, mengapa 1 minit pun semenjak 45 hari lalu kita tidak pernah memeluk kitab sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Muhasabah diri kita. Ini Quran peluk bagi dia rapat dekat dengan dada kita. Peluk bagi dekat dan rapat dengan hati kita. Suburkan perasaan kasih sayang dan kecintaan terhadap Al-Quran Karim. Cium Al-Quran dengan penuh rasa cinta terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya, 45 hari yang telah berlalu, aku buat ataupun aku tak buat. Siapa ni nak bagi hati kita jadi terang begitu, bergemerlapan kembali, bersinar kembali, bercahaya kembali, insyaAllah. Boleh tak balik lagi buat? InsyaAllah. Peluk Quran seminit. Nak tidur peluk Quran. Peluk Quran. Rasakan perasaan dalam hati, aku cinta kepadamu wahai kitab Allah. Aku sayang kepadamu wahai kitab Allah. Aku nak ikut ajaran-ajaran yang ada di dalammu wahai kitab Allah. Aku nak laksanakan perintah-perintah Tuhanku yang ada dalam kitab ini ya Allah. Aku nak meninggalkan segala larangan-larangan dan tegahan-tegahan Allah yang terdapat dalammu wahai kitab Allah. Moga-moga dengan itu insya-Allah hati kita yang pudar akan bersinar kembali insya-Allah. Jadi kita kena berdoa supaya Allah memperbaiki hati kita. Allahumma aslih. Sambung. Allahumma aslih qulubana. Itu yang pertama, kita rapi-rapi dekat-dekat takarrub dengan Quran. Hati kita ada penyakit. Satu, dengan banyak ingat mati. Kedua, dengan banyak baca Quran. Tak baca banyak pun tak apa, baca sikit. Sehari semuka. Quran tu dah ada lebih kurang 600 muka surat. Kalau kita istiqamah, konsisten, sehari 1 muka surat, 600 hari khatam. Berapa? 600 hari khatam. Sekali khatam. Sehari 1 muka surat. Sehari 1 muka surat. Sehari 1 muka surat. 600 hari khatam. Kalau tak baca langsung 600 hari tak khatam. Kena baca sehari 1 muka surat. Sehari istiqamah, konsisten, insya-Allah. Macam mereka duduk berniaga di pasar Ramadan, pasar malam, pasar tani. Satu barang RM1, satu barang RM1, RM1 satu barang, RM1 satu barang. Kita tukar 1 hari 1 helai, 1 hari 1 helai, 1 hari 1 helai, 1 helai 1 hari, 1 helai 1 hari. InsyaAllah tak lama mana
habis kita khatam Quran. Pindah kepada permintaan yang kedua. Wa azil uyuban. Bukan wa azil. Alif tu alaiha alhamzah. Wa azil, bukan wa azil. Wa azil uyubana, hilangkanlah keburukan-keburukan ataupun keaiban-keaiban kami. Kita banyak keaiban, kita banyak dosa. Dan hilangkanlah, hapuskanlah, padamkanlah keaiban kami, yakni dosa kami. Kita ni banyak dosa. Semua yang ada dalam masjid malam ni pernah buat dosa. Hatta saya yang nak menyampaikan kuliah pun pernah buat dosa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ibn Adam khata. Setiap orang anak Adam pernah buat dosa. Kecualilah nabi-nabi dan rasul-rasul yang maksum. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa ialah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Mungkin masa muda-muda dulu kita pernah buat perkara yang aib. Contohnya masa muda-muda dulu pernah bercinta dengan seorang perempuan. Bercinta habis, masya-Allah. Janji nak kahwin dengan dia, dia pun janji setia dengan kita nak kahwin. Sehingga terlanjur melakukan perbuatan yang terlarang, berzina. Na'udzubillah min zalik. Dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, tak jadi kahwin dengan perempuan tersebut. Mak kita, ayah kita pilih bakal menantu dia nak jadi isteri kita, pilihan ayah dan ibu. Kita pun tinggallah kekasih lama kita tu, kita pun kahwin dengan isteri kita. Lama mana 20 tahun dah dapat anak 5 orang. Itu rahsia keaiban kita. Walaupun kita dah kahwin dengan isteri kita yang sah yang ada sekarang ini, dah anak 4-5 orang dah, kita tak pernah cerita keaiban kita kepada isteri kita sebab dulu kita pernah melakukan zina awal. Bagus tak cerita sebab kita tak boleh cerita. Allah Subhanahu wa taala tolong sembunyi keaiban kita. Kita pula nak bongkar rahsia kita kepada orang lain. Tak boleh. Itu kita berdoa, Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana, dan hapuskanlah, hilangkanlah, padamkanlah ya Allah segala keburukan-keburukan, keaiban-keaiban ataupun dosa-dosa kami. Minta Allah Ta'ala padam. Mungkin masa kita sebelum kita duk rajin mengaji macam sekarang, mungkin dulu kita pernah terlibat dengan rasuah. Sama ada memberi ataupun menerima rasuah untuk mendapat projek-projek tertentu sebagai contoh. Dosa tak? Dosa. Aib tak? Aib. Mungkin dulu kita kalau tak minum arak sehari sebotol tak boleh nak duduk hari-hari minum arak. Masya Allah. Mungkin dulu bukan takat kita berzina, liwat pun kita lakukan. Na'udzubillah min zalik. Aib kata aib. Maka doa ini menganjurkan kita untuk memohon kepada Allah, wa azil uyubana, hilangkanlah keaiban kami, keburukan kami, dosa-dosa kami ya Allah. Berapa permintaan dah? 2. Saya harap tuan-tuan perempuan balik malam ni mengapai. Esok tak kerja kan? Kuala Lumpur esok tak kerja, Kedah, Kelantan esok kerja. Jadi esok tak kerja, malam ni mengapai. Pada doa ni suruh anak-anak kita pakai sama, suruh anak-anak kita hafaz, isteri kita hafaz juga. Dapat sekepingnya ustaz, macam mana saya nak mengapai, anak saya pun nak mengapai, nak keluar, nak balik lagi, ambil di luar mana. Saya bawa beribu-ribu keping
kemarin semasa menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Al-Azim di Pandan, habis 8,000 lebih. Malam tadi semasa kuliah maghrib saya di Masjid Kota Damansara, habis 4,000 lebih. Pagi tadi kuliah subuh saya di section 8 Shah Alam, habis 2,000 lebih kuliah subuh. Malam ni ada lagi baki yang saya bawa tuan-tuan tolong tabik. Yang cikgu mai kuliah malam ni ambil. Dia kena ingat anak murid dia di sekolah ada kelas dia 40 orang. Ambil 40. Bagi ke anak murid seorang. Yang datang malam ni pegawai polis, IPD mana-mana ataupun daripada Bukit Aman mai dengan kuliah Masjid Al-Sabirin. Ambil lagi banyak bagi semua anggota polis di mana? Bukit Aman. Semua pakat boleh beramal dengan doa kita. Sebab semua bukan boleh main malam ni. Sebab masing-masing ada tugas masing-masing. Ada kerja. Yang datang malam ni ada doktor. Hospital Pusrawi. Di sana ada nurse 200 orang, doktor 100 orang, ada tukang sampah-sampah dan pesakit-pesakit Islam. Ambil 500 keping bagi kat semua pesakit-pesakit yang terlantar di atas katil di Hospital Pusrawi. Ambil bagi. Jadi orang yang suka memberi manfaat kepada orang, sebab junjungan besar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang selalu bagi manfaat kepada orang lain. Dari tuan-tuan malam ini dapat manfaat, dapat ilmu, melalui tingkat doa Imam Nawawi ini, fikir sama kawan-kawan kita, teman-teman kita, rakan-rakan sepejabat kita. Kalau aku dapat ilmu malam ini, aku juga nak bagi ilmu ini kepada rakan-rakan teman-teman di pejabat aku. Ambil banyak-banyak, tolong edah. Sebab saya cetak apa ibu? 150,000 rupiah. Habis saya cetak lagi. Sebab niat saya nak bagi seramai-ramai umat Islam beramal dengan doa ini untuk kebaikan semua. Yang ketiga, wazayyinna bittaqwa. Wazayyinna bittaqwa. Watawallana bil husna. Watawallana bil husna. Bimbinglah kami ya Allah dengan jalan yang terbaik. Dalam doa ni kita beramal, kita memohon, kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami kepada jalan yang terbaik. Bersyukurlah anda wahai sidang hadirin hadirat, mukminin mukminat yang hadir pada malam ini. Allah Ta'ala dah bimbing, Allah Ta'ala dah tuntun, Allah Ta'ala dah tunjuk kita untuk mendapat kebaikan. Datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Bimbinglah kami ya Allah dengan jalan yang terbaik, jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Masya-Allah. Jalan yang terbaik adalah jalan-jalan siapa? Jalan orang-orang yang soleh-soleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat ke atas mereka. Minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi, wal mursalin, kalangan rasul-rasul, was salihin, orang-orang yang soleh-soleh, wal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepadamu. Tunjukkanlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, pimpinlah kami semua ya Allah dengan jalan-jalan yang terbaik. Kita nak boleh datang malam ramai ini, ramai-ramai malam ni pun sebab ada orang tolong kita, tolong peringat. Maka dalam usaha untuk mencapai kebaikan di dunia ini, kita kena pilih kawan. Kawan macam mana? Kawan yang sebaik-baik kawan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis baginda, khairul ashab, sebaik-baik sahabat. Nah, tulis. Tak mau tulis, ingat dia dong. Buat rakaman ni ada keluar CD tak? Ada. Bagus. Lepas tu dabi banyak-banyak, jual. Dapat duit, masuk dalam tabung masjid.
sebaik-baik sahabat, sebaik-baik rakan, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, kata Nabi. Siapa? Man idza zakarta a'anaka, ialah orang yang apabila kamu teringat nak buat baik, a'anaka, dia tolong kamu. Buat baik, buat program ni, program kuliah malam ni. Senang nak kumpul orang banyak ni. Setiap usaha masjid kita buat poster. Dan dia buat jadual kuliah bulanan. Katakan dia cetak 1000 kopi. Berapa kopi? 1000 kopi. Takkan larat dia nak pergi hantar seorang sekeping, pergi ketuk pintu tiap-tiap rumah dah. Kita kena tolong dia. Nak balik ambil jadual tu 10 keping untuk jiran sebelah rumah kita, jiran sebelah sana, jiran depan rumah, kemudian kawan kita yang tak sempat mai, kita bagi kat dia. Kerana kita tolong kawan kita untuk melakukan kebaikan. Khairul ashab, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, sebaik-baik rakan ialah bila kita teringat nak buat baik, nak buat kebajikan, a'anaka, dia tolong kita. Ambil pula sekeping saja. Dia pergi foto state 100 keping. Dia ambil inisiatif, suruh anak dia yang baru lepas periksa baru ni naik basikal. Seluruh taman ni pergi hantar bubuh dalam apa? Peti surat. Sekeping. Kita fikir tengok, selama aku duduk di taman ni, Masjid As-Sabri, pernah tak pernah aku buatnya itu? Untuk menjadi apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, orang yang banyak bagi manfaat kepada orang lain. Khairul ashab, sebaik-baik teman ialah orang yang idza zakarta, apabila kamu teringat nak buat baik, nak buat kebajikan, a'anaka, dia tolong kamu. Wa idza nasita, dan apabila kamu lupa, zakaraka, dia tolong peringat kepada kamu. Itu sebaik-baik kawan. Sekarang ni zaman moden, teknologi maklumat yang canggih. Bimbang-bimbang, takut-takut kawan dia terlupa malam ni dia kuliah Ustaz Sabri mai pada Tasik Gulgong. Cek. Dia tekan button kat handset dia passing pergi kat kawan dia hantar sistem pesanan ringkas. Jangan lupa malam ni kuliah Ustaz Sabri Arsyad. Pertama kali dia main masjid kita Sabri. Kuliah maghrib, dia hantar pergi kat kawan dia. Pesan tak? Jangan lupa pesan kat kawan-kawan kita yang lain. Dia pun tolong passing dia. Itu jadi ramai. Wa idza nasita, dan apabila kamu lupa, dia buat apa? Zakaraka, dia tolong peringat kat kamu. Itu sebaik-baik kawan. Tu wa tawallana bil husna, tunjukkanlah kepada kami Allah jalan yang baik. Contohnya pihak jawatan besar masjid ni nak sambut Aidil Adha dalam malai. Katakan ada 10 ekor lembu, sembelih korban. Larat Tok Nazil kita nak sembelih seorang dia kena ada apa? Kena ada pembantu. Siapa dia? Kita kena tolong dia. Ada yang tolong mengikat kaki lembu, ada yang tolong perabah lembu, ada yang tolong sembelih hak bidang sembelih, ada yang pandai lapah, dia lapah, ada yang pandai potong daging, ada yang pandai timbang, nak bahagi berapa bahagian kemudian dia timbang, Masya Allah. Ada yang bahagian takik tulang, ada yang bahagian buang lembu dia pun bidang dia, baru jadi kerja. Khairul ashab, sebaik-baik teman, sebaik-baik rakan, sebaik-baik kawan. Kita jangan hanya sekadar menjadi pemerhati dan penonton saja, biar amal yang buat aja. Kita tak tergolong dalam orang yang sebaik sahabat. Jadilah mulai pada malam ini aku berazam untuk menjadi sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik rakan, sebaik-baik kawan terhadap kawan-kawan, rakan-rakan, teman-teman dan sahabat-sahabatku. Insya-Allah. Berpindah kepada permintaan seterusnya, wa zayyinna bittaqwa. Hiaskanlah kami ya Allah dengan ketakwaan. Pakcik-pakcik, tuan-tuan, bayang tengok kalau anak-anak kita semua anak-anak yang bertakwa. Anak perempuan dulu, umur 17-18, akil balik. Bila anak perempuan kita, anak-anak perempuan yang bertakwa,
Dia tahu dah tanggungjawab dia sebagai seorang muslimah. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan mukminah. Dia nak keluar daripada rumah dia nak pergi kat Giant shopping umpamanya. Dia nak pergi tuition dengan kawan dia, walaupun kawan dia tu rumah selang 2 rumah dengan rumah dia. Tak payah suruh, tak payah paksa, tak payah terkah, tak payah jegit, tak payah duk angkat suara pada dia. Faham tak? Dia akan menutup aurat apabila nak keluar pada rumah tangga dia, sebab dia seorang yang Baru-baru ni semasa saya balik daripada menyampaikan kuliah di sebuah daerah di Kulit, perjalanan saya nak balik untuk nak sampai ke rumah saya di Tasik Belugok. Selepas program pertama ada program dalaman yang kedua, pukul 12 baru selesai, 12 lebih saya balik. Dalam lebih kurang 12.30 saya bertemu dengan segerombolan remaja-remaja perempuan Melayu Islam kita. Naik motor, semua naik motor. Salah kalau tak salah naik motor. Tapi masalahnya 6 perempuan itu semua pakai isap rokok. Pukul 12.30 malam, Masya Allah. Cuba tonton, bayangkan, tengok apa yang akan berlaku kepada mereka. Pukul 12.30 malam, dekat-dekat dah pagi dah, Masya Allah. Naik motor dalam keadaan pakaian yang tidak melambangkan mereka sebagai seorang remaja Islam. Dalam keadaan perempuan isap rokok, tiap-tiap orang isap rokok, Masya Allah. Kalau mereka bertakwa, insya Allah tak jadi macam itu. Kalau seorang isteri yang bertakwa, dia tahu tanggungjawab untuk menjaga nama dan kehormatan suami dan keluarga dia. Kalau seorang suami yang bertakwa, dia tahu tanggungjawab dia untuk menjaga isteri dan anak-anak dan keluarga dia. Kalau seorang anggota masyarakat yang bertakwa, dia tahu untuk menjaga nama baik masyarakat dan karya dia. Kalau seorang wakil rakyat yang bertakwa, dia tahu apa tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang ketua menteri, sebagai seorang menteri besar, sebagai seorang menteri, sebagai seorang perdana menteri, sebagai seorang raja atau sultan, sebagai seorang agung. Bila dia bertakwa, Masya Allah, Allah Ta'ala jamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya jikalau penduduk sebuah qarya, penduduk sebuah daerah, penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah negara itu beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Pasti kata Allah, kami akan membuka untuk penduduk negeri negara itu pintu-pintu keberkatan yang banyak. Daripada mana? Minas samai wal ard, daripada langit dan juga daripada bumi, dengan syarat beriman dan bertakwa. Lalu kita berdoa, wa zayyinna bit taqwa. Hiasilah kami Allah dengan sifat ketakwaan. Dan orang beriman macam kita ni wajib mempersiapkan diri untuk menjadi seorang insan bertakwa. Hukum dia wajib. Betul, tiap minggu untuk khatib baca khutbah. Di antara rukun khutbah ialah al-wasiyatu bit-taqwa, wasiat supaya bertakwa. Maknanya kita orang lelaki sebagai pemimpin semua kena jadi orang lelaki yang bertakwa. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hukumnya tu. Dalil kata wajib kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang beriman bertakwa. Hukum dia wajib sebab Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan Allah rangkaikan ayat tersebut dalam siyaqul ayat, dalam rangkaian ayat Allah mendatangkan ayat itu dalam bentuk fi'lul amri, fi'l amal yang menunjukkan perintah, yang menunjukkan kewajiban. Ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Takwa yang macam mana? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hukum menjadikan diri kita sebagai seorang bertakwa, hukumnya wajib. Siapa yang wajibkan kita bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita bertakwa. Justru itu, untuk membantu kita, menolong untuk mendapat takwa, kita berdoa, wa zayyinna bittaqwa, hiaskanlah kami ya Allah dengan sifat takwa.
wajma' lana khairal akhirati wal ula, wajma' lana, kumpulkanlah bagi kami khairal akhirah, kebaikan akhirat, wal ula, dan kebaikan dunia. Kita mohon ni, kita minta Allah Ta'ala kumpulkan untuk kita kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Apa antara kebaikan akhirat? Antara kebaikan akhirat ialah kita mengharapkan di akhirat itu dapat syafaat Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang bermaksud manusia yang paling layak mendapat syafaat itu di akhirat nanti. Manusia yang paling layak untuk duduk dekat dengan aku di akhirat nanti ialah umatku yang semasa hidup di dunia ini mereka itu banyak berselawat dan salam ke atasku. Agak-agak hari ini berapa kali bapak-bapak, ibu-ibu berselawat dan salam ke atas Nabi? Agak-agak 10 kali? Takkan 10 kali aku ustaz. Tera pakcik ini, pakcik dah besar, tak ada kerja apa, takkan 10 kali lah dia kata dia. Makan pencin lama mana dah pakcik? 20 tahun dah makan pencin. Takkan ustaz kata pakcik selawat kat Nabi sehari 10 kali saja. Pakcik pun ada kerja apa? Kawan-kawan ustaz kata lah 1000, okey 1000. Ada pakcik selawat 1000 kali hari ni? Tak ada. Nak fikir pasal kerja, tak payah kerja. Dulu bolehlah kalau alasan kita pergi kerja, lah ni tak ada kerja. Tak ada kerja, makan pencen 20 tahun dah. Pencen pun sebulan makan sikit, 3-4 ribu. Masya Allah. Celah tu anak pula pangkat besar-besar, kerja bagi-bagi 5 orang, tiap-tiap bulan tiap-tiap orang bagi subsidi tak apa dia. Seorang 500, seorang 500, kalau 5 orang dapat 2,000, campur pencen lagi 3,000, 5,000 dah. Rumah tak kena bayar hutang, bayar habis dah. Masya Allah. Celah-celah tu kelapa sawit ada pula 50 hektar. Masuk lagi. Celah-celah tu pula ada pula rumah sewa 4-5 biji. Masuk lagi. Masya Allah. Celah-celah tu dia kata makcik buat nasi lemak rumpih pagi-pagi 300 rumpih tak di kedai kopi. Masuk lagi. Masya Allah. Takkan tera pakcik ni ustaz kata nak selawat kat atas Nabi sehari 10 kali, 1000 kali. Okey, ada pas 1000 kali. Kalau tak ada, memang ni pakat-pakat kita berselawat ramai-ramai. Setuju kan tak setuju? Setuju. Kita gemakan setiap ruang inci Masjid As-Sabirin yang barakah ini dengan alunan merdu ucapan selawat dan salam ke atas dengan besar tercinta Muhammad SAW. Ayo untuk kita mengalunkan ucapan selawat salam ke atas Nabi bersama-sama dengan saya. Pastikan dengan ada suara yang paling merdu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada tuan-tuan sekalian bersama saya insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
marratan sallallahu alaihi biha ishra. Sesiapa yang berselawat ke atasku dengan hanya sekali selawat, niscaya Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Masya Allah. Kita minta ke Allah kebaikan di akhirat. Antaranya mendapat syafaat Nabi SAW. Antara kebaikan-kebaikan akhirat yang kita mohon Allah Ta'ala kumpulkan untuk kita, antaranya dapat melalui as-sirat, titian dan jabatan untuk sampai ke destinasi terakhir yang kita mohon kepada Allah untuk sampai ke syurga, dapat melalui as-sirat dengan selamatnya tanpa jatuh dalam jurang api neraka Allah. Kemudian di antara nikmat dan kebaikan akhirat yang kita minta, Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang layak ditempatkan dalam syurga. Lama mana tinggal syurga, khalidina fiha, kekal di dalam syurga buat selama-lamanya, dapat tinggal dalam syurga, menikmati kenikmatan-kenikmatan syurga bersama hamba-hamba Allah yang saleh-saleh, bersama hamba-hamba Allah yang bertakwa, bersama hamba-hamba Allah yang gugur di medan syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama para nabi alaihi wassalatu wassalam, bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama dengan besar Muhammad SAW, bersama-sama untuk menatap, merenung, melihat kepada siapa, kepada kemuncak dan klimaks kenikmatan syurga ialah dapat merenung, melihat, menatap dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajma' lana khairal akhirati wal ula, kumpulkan untuk kami Allah kebaikan-kebaikan di akhirat dan kebaikan-kebaikan di dunia. Kebaikan akhirat saya sebut dah contohnya. Antara kebaikan dunia, alhamdulillah sekarang kita berada dalam kebaikan dunia yang Allah anugerahkan untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah buka sayapnya, mengembangkan sayapnya. Nabi cerita dalam banyak hadis tentang kelebihan dalam ilmu. Malaikat datang ramai-ramai buka sayap. Jadi majlis kita malam ini dihadiri ramai malaikat-malaikat Allah. Kita tak nampak dia nampak kita. Dia melebarkan sayap rahmat dia. Allah hantar mai. Apa dalil Allah Ta'ala hantar? Dalil dia firman Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puja dan puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan para malaikat sebagai rusul, utusan-utusannya. Allah hantar malaikat sebagai apa? Utusan. Ada yang Allah Ta'ala hantar malaikat jaga arsy, utusan Allah. Ada yang Allah Ta'ala hantar malaikat ambil nyawa, rusul, utusan Allah. Ada yang Allah Ta'ala hantar malaikat membantu mujahidin-mujahidin Islam di medan perjuangan untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Ada malaikat-malaikat Allah yang Allah Ta'ala utus kiraman katibin untuk mencatat amalan baik, amalan buruk kita. Ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk menurunkan Al-Quran. Malaikat banyak, buka sayap. Apa dalil Ustaz malaikat ada sayap? Dalilnya Allah Ta'ala sebut lagi, uli ajnihatin. Malaikat-malaikat Allah itu mempunyai sayap-sayap. Berapa sayap Ustaz? Masna, 2 sayap. Wa thulatha, 3 sayap. Wa ruba', dan berapa sayap? 4 sayap. Ada malaikat Allah Ta'ala begitu, ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Ada orang tanya, Ustaz, ada lagi kan malaikat lebih daripada 4 sayap? Allah Ta'ala jawab, ada. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Allah tambah, yazid. Allah tambah pada penciptaan makhluk malaikat itu sayap-sayap ma yasha', mengikut kehendak Allah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, aku pernah bertemu malaikat Jibril dalam keadaannya yang sebenar,
pada ketika aku bertemu Jibril dalam keadaan yang sebenar, aku dapat melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Masya Allah. Jadi siapa yang tak percaya malaikat ada sayap, kafir. Na'udzubillah min zalik. Kita wajib percaya malaikat ada sayap. Dalilnya surah Fatir ayat pertama. Syukur Allah Ta'ala pilih kita dapat kebaikan di dunia malam ni, duduk dengan majlis-majlis semua orang-orang soleh-soleh. Minta maaf, syekh kita yang baru masuk 2 orang dari mana? Min aina ya syekh? Naam. دقيقة واحدة عشان ألقي محاضرة. أيوة الحمد لله. أنا جاي من عندك أحمد أخي. من أين؟ مدرسة كشمير. كشمير. عشان إيه؟ مشان المسجد. أوكي خلي كذا أنا أفهم. أنا ألقي للناس إن شاء الله. أخذ للناس إن شاء الله. استرح. الله يكرمك. الله يعينكم والديك. الله يجزيكم. Satu lagi insyaallah. Dia datang dari Kashmir. Kita tak tahu, mungkin malaikat Allah utus, sebab malaikat ni Allah Ta'ala hantar macam-macam wajah. Allah Ta'ala mungkin dia hantar malaikat datang rumah kita berbentuk seorang tua yang miskin. Dia galih plastik, dia pegang satu tongkat, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia meminta sedekah. Pemohon Taman Permata besar. Duit banyak-banyak. Dia dengar orang bagi salam, dia suruh anak dia pergi tengok. Selok langsiang sikit. Tahu langsiang? Tu langsir belakang. Lepas tu anak dia pergi bagi tahu dia pelan-pelan. Dia kata berjalan pelan-pelan. Dia pesan kat anak dia berjalan pelan-pelan. Berjalan teras pun tak apa. Bukan papan, batu. Takut pihak luar tu dengar. Dia bagi tanya. Anak pun bagi syarat. Minta sedekah. Mak dia kata apa? Tutup balik. Jaga, kadang-kadang yang datang tu bukan manusia, tetapi malaikat Allah. Ya Allah Ta'ala main nak hantar, nak uji kita. Aku bagi rezeki kat kamu, tak pernah rasa lapar, makanan tak pernah putih, rezeki tak pernah putih, meniaga naik kaki tangan. Masya Allah. Peminta sedekah main bagi salam, jawab pun tak, RM1 pun kamu tak bagi. Jaga, aku akan tarik balik nikmat rezeki aku bila-bila masa saja. Penampakan malaikat. Kebetulan kita cerita pasal malaikat. Malaikat ada berapa sayap? Ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, dan ada yang 400 sayap. 600 sayap. Masya Allah. Kita kembali pula kepada yang terakhir. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Dan anugerahkanlah untuk kami ya Allah. Anugerah apa? Minta warzuqna, berilah rezeki kepada kami. Anugerahkanlah untuk kami. Anugerah apa? Rezeki Allah berbentuk macam-macam. Kadang niaga kita maju, kadang projek kita untung besar, kadang kita dapat elong lebih, kadang-kadang kita pun datuk tiba-tiba kawan kita mai bagi hadiah rezeki. Macam kita duduk di sini, hari-hari makan nasi. Saya berapa kali? 3 kali. Pagi makan nasi lemak, tengah hari tadi makan nasi kambing. Saya pun makan juga. Masya Allah. Nasi kambing. Masya Allah. Malam tadi dia fikirlah, malam ni malam Ahad, lepas kuliah nak bawa isteri pi mana? Pi dekat Concord Hotel. Di mana Shah Alam. Belakang Concord Hotel tu ada sebuah restoran Arab yang terkenal, restoran Zamzam. Dia nak pi makan nasi, mandi pula. Mandi di rumah tak cukup, nak pi mandi di sana pula. Masya Allah. Makan apa? Nasi sehari 3 kali. Tuan-tuan ada ke tanam padi di Kuala Lumpur ni? Tak ada. Tapi sehari makan nasi, Masya Allah, 3 kali. Siapa tentukan rezeki? Rezeki Allah bagi. Insya Allah. Satu kali, insya Allah saya akan bagi satu tarikh dekat Tuan Nazir kita. Tajuk dia rezeki.
Tajuk dia apa? Rezeki. Kita mengaji bab rezeki 1 jam. InsyaAllah. Saya nak mentilah lagi 2 minit lagi. Yang seterusnya, warzuqna ta'ataka ma abqaitana, anugerahkanlah rezeki untuk kami Allah, rezeki yang berbentuk jadi hamba yang taat kepadamu. Taat Allah. Lama mana? Ma abqaitana, selama engkau menghidupkan kami, selama engkau memanjangkan umur kami sampai menghembus nafas terakhir. Maka berkat bapak-bapak melakukan ketaatan kepada Allah, sembahyang tak tinggal, hak yang sunat bangun tengah malam buat tahajud lagi, sunat duha pun buat tak pernah tinggal. Masya Allah. Zakat yang fardu yang wajib pun buat keluar, sedekah tatawuk volunteer pun keluar juga, dan puasa sunat pun buat juga. Selain daripada puasa Ramadan, zikir banyak, Al-Quran banyak, takbir banyak, tasbih banyak, tahlil banyak, Masya Allah, istighfar pun banyak. Berkat tuan-tuan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat-dekat nak menghembus nafas terakhir, dekat-dekat malaikat maut nak ambil nyawa kita, Allah Ta'ala akan memberi kemampuan untuk lidah kita dengan fasihnya menyebut apa? La ilaha illallah. Dalam keadaan bibir mulut masih basah menyebut kalimah tauhid, dalam keadaan lidah baru saja berhenti mengucap kalimah la ilaha illallah, malaikat maut datang mengambil nyawa kita, mengambil roh kita, membawa roh kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah redha untuk menyambut kehadiran dan kedatangan roh kita insyaallah, dan kita redha, kita rindu, kita cinta sangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan lidah mengucap kalimah la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang mati mengucap kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk syurga Allah. Bermakna kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah sehingga akhir hayat kita, insyaallah kita akan mati dalam keadaan husnil khatimah, mati dalam keadaan yang baik insyaallah. Jadi doa ini hendaklah diamalkan. Untuk berhenti kuliah malam ini, saya mengajak tuan-tuan perempuan sekalian untuk sama-sama kita baca doa ini sekali lagi dengan nada suara yang lebih jelas, tanda kata kita menuntut ilmu pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir malam ini untuk beramal dengan doa Imam Nawawi ini insyaallah. Jadi tuan-tuan, sambutlah seruan saya nak balik nanti, ambil doa ni seorang 10 keping, 15 keping bagi kepada rakan-rakan teman kita di beberapa buah meja yang telah disediakan di luar sana. Dan bersamaan juga saya baru siap menulis sebuah buku kecil. Inilah seruanku, inilah seruanku, juga tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana percuma. Saya cetak sebanyak 10,000 naskah. Dalam waktu yang sama saya mengharapkan sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan untuk merancangkan lagi kerja-kerja dakwah yang dimainkan oleh Ma'had Dakwah Al-Islamiyah yang saya asaskannya sebanyak 13 tahun yang lalu di Pulau Piah. Tuan-tuan boleh baca isi kandungannya, dan di dalam buku kecil ini juga terdapat doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita daripada kehinaan di akhirat, dan juga semoga Allah memberi petunjuk dan keampunan untuk kita semua insyaallah. Ada di luar sana, ambil dan baca dan melafazkan doa yang telah saya edarkan tadi. Dan kita ada tetamu. Saya bukan orang yang berhak untuk membuat pengumuman kerana saya adalah juga seorang tetamu. Seperti mana yang saya cakap dengan dia dalam bahasa Arab tadi, tujuan kedatangan beliau untuk memohon sumbangan untuk pembinaan masjid di Kashmir. Jadi tuan-tuan buatlah keputusan bahawa apa yang dilakukan ini semata-mata
untuk kita mencari bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan bolehlah urus bagaimana cara untuk kita mengumpulkan dana bagi tetamu kita ini, insya-Allah. Sekian dahulu apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Moga-moga pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum